Assalamualaikum, selamat malam. Anda bersama saya Najib Jeffrey dalam podcast Larut Malam. So ini adalah podcast yang pertama saya. Saya sedang mencuba untuk menghiburkan anda, untuk menjadi pengubat di malam hari yang mungkin suram, kan? Jadi saya harap dengan perkongsian yang saya nak share sebentar saja lagi dapat merawat jiwa anda dan anda boleh tidur dengan nyenyak. So inilah podcast Larut Malam. So topik pada hari ini saya nak bawakan mengenai cara mudah untuk kita move on selepas putus cinta. Baik, saya percaya majoriti daripada kita di Malaysia ini pernah melalui fasa ini, pernah melalui fasa putus cinta. Dan benda ini, perkara ini adalah benda yang paling menyakitkan. Tetapi apa yang lebih menyakitkan itu adalah perpisahan, kan? Maksudnya uh, nak move on tu Allah susahnya. Kenapa tak nak move on tu lah? Dan itulah kita macam patut ke kita bagi peluang kedua dekat dia? Entah-entah salah kita kot ni, betul tak? So ada macam-macam uh, benda yang kita fikir sampai sebenarnya benda-benda itu adalah satu gangguan yang tidak baik, kan? Orang kata kalau kita dah putus cinta, kita kena membuka satu lembaran baru dalam hidup. Baik, jadi, macam mana kita nak move on selepas kita putus cinta adalah biarkan kisah silam kita itu sentiasa berada di belakang. Maksudnya, kalaulah bekas pasangan kita itu boleh move on, boleh pulih daripada kekecewaan ataupun boleh tinggalkan kita begitu sahaja, kenapa tidak kita? Benda yang dah lepas, biarkan di belakang. Jangan kita terbawa, jangan kita larut dengan kekecewaan itu. Sebab benda itu akan memakan jiwa kita, memberi satu aura negatif yang akan membuatkan hidup kita jadi suram, jadi macam serba tak kena. Jadi, saya tak cakap yang macam you have to um, move on cepat-cepat, tidak. Waktu akan selalu menjadi ubat. Mungkin separuh orang ambil masa mungkin seminggu, ada yang berbulan, tapi janganlah sampai memakan masa yang lama sebab hidup ini harus diteruskan. Okey? So yang keduanya adalah berhenti berfikir. Kenapa kita nak kena fikir pasal orang yang tak pernah hargai kehadiran kita, orang yang tak pernah menyayangi kita sepenuh hati. Dan cara untuk kita berhenti berfikir adalah janganlah kita sibuk nak pergi usah ataupun buat fake account untuk tengok apa yang bekas kita buat, apa yang di-update dekat social media. No, saya selalu ada kawan saya kata dia kata senang je kalau kita bila kita putuskan, senang je macam mana kita buat silent treatment. Kita tengok dengan cara itu dia datang tak cari kita. Kalau dia betul-betul sukakan kita, dia betul-betul sayangkan relationship yang dah bina mungkin setahun 2 tahun ni, dia mesti akan cari kita. Begitu ya. So yang seterusnya adalah jadikan diri sendiri sebagai satu prioriti, satu keutamaan. Okey, maksud saya adalah kita ni hidup untuk kita tahu. Maksudnya kita kena sayang diri kita lebih daripada kita nak fikir pasal orang ketiga, orang kedua, orang keempat yang belum tentu esok lusa boleh jaga kita. Faham tak? Maksudnya you kena faham yang hidup kita ni masih lagi panjang, ada banyak kelemahan yang perlu kita perbaiki, ada banyak benda yang kita nak kejar dalam hidup ni. Jadi tentang percintaan yang dah putus ni, janganlah kita terlalu memikirkannya. Okey? So, yang keempat, cepat tak saya bual hari ni. Okey, yang keempat adalah bila kita putus cinta kan, jangan duduk sendirian. Saya pernah putus cinta dulu.
saya pernah saya pilih untuk sendiri. Kemudian benda tu dia makan diri saya tau. Bila saya duduk dalam bilik, saya rasa macam lagi terbeban, lagi marah, lagi rasa macam saya nak maki dia, saya nak sebab atas tindakan yang dia buat, kenapa kau nak putus dengan aku, apa salah aku, benda-benda begitu yang bermain di fikiran kita. So jangan duduk sendirian, cari kawan-kawan yang boleh lepak dengan kita, yang boleh kita call, dia angkat dan kita sembang. Sebab kadang-kadang kawan-kawan ni dia akan selalu support kita. Dia tidak akan cakap kau call je lah dia. No, kawan-kawan akan cakap mungkin ini adalah yang terbaik untuk kau. Sebab kawan-kawan kadang-kadang kawan-kawan pun nampak apa yang si dia buat dekat kawan dia. Maksudnya kita lah kawan dia tu. Okay, so cari kawan. Kalau tak ada kawan, mungkin cakap dengan family kan. Tapi saya ni sejenis susah sikit nak bercakap dengan, bukanlah cakap apa, nak cakap pasal benda percintaan dekat family. Separuh orang mungkin macam selesa, tapi tidak untuk saya. Okay, so sesiapa saja asalkan jangan sendiri. Okay, so yang seterusnya adalah dalam percintaan ni jangan kita nak menyalahkan orang lain, termasuklah orang yang kita putus tu. Sebab kenapa tahu? Bila kita blame dia, bila kita blame disebabkan orang lain, orang ketiga, keempat ni, entah sebenarnya perangai kita yang tak betul. Jadi kita kena audit diri kita kena tengok depan cermin, mungkin silap itu adalah kita. Jadi kita cuba perbaiki perhubungan yang akan datang ini dengan lebih baik. Sebab setiap perhubungan itu mahu berakhir dengan kebahagiaan. Kita bukan nak bercinta bertahun-tahun tau. Faham tak? Kita nak hidup ni, kita nak bersama tu, kalau boleh nak bersama sehingga akhir hayat. Jadi bercinta itu tidak perlu memakan masa yang panjang. Macam itulah. Okey, so itu antara 5 tips lah yang boleh saya kongsikan kepada pendengar podcast Larut Malam. Gitu. So itulah antara cara mudah yang saya boleh rangkumkan untuk kita move on selepas putus cinta. Walaupun perjalanan itu pahit untuk ditelan, walaupun perjalanan itu tidak mudah, sebab nak move on ni, nak pastikan yang kita betul-betul kuat untuk melepaskan dia, dan kita membuka pintu hati kita kepada orang lain. Memerlukan masa yang saya rasa, saya sendiri pun kata perlukan masa, kan. Tapi sampai bila kita nak rasa sakit tu, pilihan ada di tangan kita. Jadi sama-samalah kita cuba move on dan perbaiki hubungan pada masa mendatang. Itu saja untuk episod yang pertama ini. InsyaAllah di minggu hadapan saya akan perbaiki podcast ini menjadi lebih meriah, menjadi lebih vast. Tapi untuk yang minggu pertama ini diharapkan dapat memberi sedikit pengajaran, ataupun dapatlah orang kata merawat luka kepada sesiapa yang putus cinta dan susah untuk move on. Okey, Assalamualaikum. Bye-bye.